Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi rahimahullah, bab yang ke-8 iaitu berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa sama tak bab yang ke-8? Bab 8 ni bab yang ke-8 ni menyentuh berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Tirmizi kemukakan 17 hadis di bawah bab ini Imam Tirmizi kemukakan 17 hadis. Bab ini menjelaskan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bincang tentang pakaian tu berkenaan dengan ciri-ciri pakaian Nabi, sifat pakaian Nabi. Patut pakaian Nabi ni berapa jenis pakaian, kau pakai jubah serupa saja. Itu dia bincang juga dalamnya. Begitulah juga warna yang menjadi kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga. Dan yang lain yang berkaitan dengan larangan-larangan yang berkait dengan etika berpakaian ini juga disebut dalam 17 riwayat ini. Jadi perlu diketahui bahawa hukum asal pakaian adalah harus kita boleh pakailah pakaian yang macam mana yang kita nak pakai, warna apa, itu hukum asal. Manusia boleh memakai pakaian apa saja yang dia kehendaki dengan syarat wajib menjauhi larangan-larangan syariat yang berkait dengan etika berpakaian itu. Oleh sebab itu ada riwayat yang sahih daripada Nabi SAW di mana baginda bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ada rasa sombong itu. Jadi jangan ada dua perkara tu. Jangan israf melampau. Sampai beli pakaian tu kita kata terlalu mahal, dah tukar 2-3 kali pakai patut tukar lah. Tu biasa tu, setengah-setengah yang duit tu. Itu tak boleh. Itu kira membazir tu. Tak boleh gitu. Patut tak boleh juga kerana ada rasa sombong. Boleh jadi kerana pakaian dia tu mahal, sentiasa bertukar semua, kita tak ada simbol perasaan. Itu tak boleh. Kalau lagu tu pakaian lagu mana pun tak boleh. Jangan ada tu israf dan juga makhilah. Juga dalam riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatan saraf au makhilah. Makanlah apa yang engkau hendak makan, berpakaianlah dengan pakaian yang kamu minat. Tetapi yang membahayakan engkau ada dua. Kena ingatlah tu, dua perkara yang membahayakan, iaitu berlebih-lebihan, yang ini melampau, dan juga sombong, kesombongan. Jangan ada tu. Kalau ada tu tak boleh. Jadi maksud daripada dua hadis ni lebih kurang sama saja maksud dia. Maksudnya berpakaianlah dengan pakaian apapun sekehendakmu. Makna bebas. Di sini kita nampak Islam bagi kebebasan. Sebab tu anda sebut semua ni sebenarnya ulama kita sebut dalam beberapa kitab yang anda baca, yang mana kitab ni sebut tentang ahli sunnah wal jamaah. Antara ciri ahli sunnah wal jamaah adalah pakaian ni dia tidak ada khusus, ataupun kita kata tidak ada uniform khusus, sama ada daripada agamawan sampai pada penganut biasa. Tak ada, kita boleh pakai apa pun. Sebab tu kita tengok umat Islam ni pakaian dia di atas, mana berdasar pada panggil
taste dia lah kita kata dah. Siapa cita rasa nak pakai boleh. Tapi dengan syarat tidak melanggar syariat. Selepas ni kita akan bincang perkara tu. Tak ada sebenarnya satu agama yang lebih bebas daripada Islam. Tak ada. Orang panggil ulama-ulama tu tak pakai pih, tak apa. Lepas tu orang kata taklih tu, tu mungkin kerana dia tak faham, dia kata taklih. Tapi atas nama agama, bebas. Bebas. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh-fiqh Syafi'i, bab qiyah ni dia tak bincang pun dalam salat lah. Tapi tengok fiqh manhaji misalnya tu terkenal lah fiqh manhaji tu. Tak ada pun sebut. Memang ada lah kalau kita tengok setengah kita jadi sunat pakai. Hak tu pun tidak semua. Itu jadi kita perlu faham lah. Juga disebutkan dalam As-Sunnah yang menyebutkan sebahagian larangan berkaitan dengan pakaian yang Nabi SAW memerintahkan untuk dijauhi, yakni ditinggalkan. Ada juga bab pakaian yang Nabi larang, sama ada pakaian itu sendiri atau cara berpakaian itu. Misalnya isbal. Ni isbal ni. Yang isbal ni iaitu yang menjulurkan pakaian bagi laki-laki sampai di bawah mata kaki. Ni labuh telajak lah. Pakaian tu labuh telajak bawah pada buku lali. Bawah pada buku lali. Ataupun kita kata seset lata lah kita kata dah. Tu. Kita akan bincang lah kata apakah larangan ini mutlak. Tak boleh, kuku mana pun tak boleh. Labuh gitu ke lagu mana. Sebab sahabat ada pakai labuh. Nabi benarkan. Atas rasa tak ada makhilah, tak ada sombong, tak adilah. Itu kita jumpa selepas ni. Saya nak bakar, saya nak labuh belakang tu. Siapa orang ada report saya nak ada orang report kata dia ni pakai labuh. Tapi saya nak kata dia memang suka gitulah. Tak ada pun perasaan. Nabi kata tak apalah mu tu. Kita bincang dah di Masjid Surah di London tu. Bab ensiklopedia sahabat itu. Jadi itu kita bincang selepas ni. Tapi asasnya tak boleh. Dan ada pengecualian dia. Jadi tentang masalah melabuhkan pakaian ini, ataupun lebih istilah dalam hadis dia panggil isbal, ada beberapa hadis yang berisi ancaman tentangnya. Oleh sebab itu sekelompok ulama menganggapnya sebagai dosa besar. Ini secara umum. Perbincangan selepas ini. Di antara hadis yang berisi ancaman adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW telah bersabda. Inilah antara dalilnya kata haram tu. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atahu bil halifil kadhib. Nabi kata ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan bercakap dengannya pada hari kiamat. Tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Tidak memandang kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka pada hari kiamat. Anda terima begitu selalu mudah. Sebab wala yuzakkihim itu maknanya tidak membersihkan dosa. Kalau dalam syarah hadis. Serta mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Siapa 3 golongan ni? Al-musbil. Mereka adalah al-musbil, yakni orang yang melabuhkan pakaian sehingga melepasi daripada buku lali itu. Al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang dia buat baik tu dia ungkit. Yang ketiga, orang yang melariskan jualannya dengan sumpah palsu, menipu dalam kempen itu. Baik, sebelum kita pergi ke bawah tu, anda nak sebut di sini dalam banyak sebenarnya ni moga hadis ni hadis masyhur banyak lagi kita. Cuma anda nak sebut gini. Ni kalau dalam Imam Qurtubi kata, sebab dalam hadis ni kata Allah tidak tengok. Apa maksud Allah tidak tengok seseorang pada hari kiamat? 3 golongan Allah tak tengok, Allah tak bercakap, Allah tidak akan bersih ke dosa, mana tak akan dapat syafaat lah maksudnya. Itu maksudnya 3 golongan ni. Lepas tu berat lagi ni, dia akan dapat azabun alim, azab yang sangat pedih. Kata Imam Qurtubi, ini anak kut kata-kata Imam Qurtubi. Imam Qurtubi sebut ni semasa dia syarah, sebab hadis ni terdapat dalam Muslim. Mukhtasar Muslim tu Imam Qurtubi buat syarah. Ni anak petik sedikit ringkas ni, tidak ambil semua. Maksud Allah tidak bercakap,
Itu makna Allah tidak bercakap dengan ucapan yang menunjukkan keredaan. Ada juga Allah bercakap kepada orang-orang kafir tu, tapi bercakap dalam bahasa yang menunjukkan kemurkaan. Itu kata Imam Qurtubi. Gitu Dan Allah tidak melihat kepada hamba je di hari akhirat itu bermaksud Allah tidak akan merahmati mereka pada hari kiamat kelak, dan Allah tidak buat baik kepada mereka. Dan inilah maksud menafikan Allah melihat kepada mereka. Maksudnya gitu, Allah tidak sayang, tidak beri rahmat, tidak redha, tidak akan beri syafaat. Itu maksud Allah tidak lihat tu, kata Imam Qurtubi. Begitulah juga berkenaan dengan bawah, tak apalah. Baik, dalam bab ini terdapat banyak hadis yang berisi larangan melakukan isbah dan penjelasan tentang bahaya ni. Bukan hadis ni, sebanyak lagi hadis lain sebenarnya. Ya, Nabi tak nak isbah. Baik, cuma anda nak sebut gini biar kita faham. Apa yang Nabi tak nak isbah ni? Padahal saya nak Umar, saya nak Bakar, tak apa pula orang lain tidak ada sombong. Ni Nabi nak buat, orang panggil salah satu daripada saki-baki perangai jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu, kalau labuh dia tu bukan labuh sekadar lebih pada mata kaki. Ada hamba pegang pakaian dia tu. Orang jatah kaya-kaya ni, siapa hamba pegang baju dia seperti baju orang nikah kan. Ada setengah tu baju labuh tu, ada budak-budak pegang ke belakang tu nak. Lagu tu lah dulu. Dia bukan pakai gitu semua. Ada taing-taing dia nak tunjuk kemegahan dia tu. Tu isbah labuh siapa gitu. Ataupun labuh tu siapa menyentuh lantai lah. Dan itu juga satu bentuk kesombongan di zaman Arab jahiliyah. Dan ulama kata bentuk sombong ni dia tak serupa. Mungkin bangsa ni bentuk sombong dia lain. Dia tak sama. Hal tu bersifat subjektif lah. Kita kata nisbah kepada orang Arab jahiliyah dulu, isbah tu lambang fakhr, kesombongan. Satu Nabi tak begitu. Sebab tu ada setengah-setengah kita tengok sahabat-sahabat kita tu, dia ambil zahir hadis ni, mana dia angkat atas pada buku lali, pakai seluar pun atas pada 2-3 inci daripada buku lali. Jadi nampak kadang-kadang atas lagi lah, bawah sikit pada betih kita ataupun di betih. Anda biasa jumpa di airport, dia iyalah pokok sunnah, tak ada masalah. Kalau kita nak buat gitu tak ada masalah. Mana kita ambil zahir hadis tu. Cuma kenapa lah kalau orang tengok orang labuh, jangan dia kata sebab dia maksud sombong tu, kalau tempat kita ni bukan gitu. Jadi kenapa lah? Kena tahu waktu. Biasanya masyarakat setempat tu dia anggap sombong kalau kelakuan macam mana, pelakuan macam mana. Jangan buat tu. Tu maksudnya. Dia tidak mutlak, tidak mutlak. Tapi kalau zaman Nabi, orang akan faham. Nabi nak buat tu perangai saki-baki, perangai jahiliyah itu. Itu maksudnya. Baik, Nabi SAW telah melarang laki-laki memakai kain sutra, memakai pakaian kebesaran yang menunjukkan kepada kesombongan, iaitu seseorang memakai pakaian yang menonjol dari kebiasaan pakaian masyarakat setempat itu. Mana pakaian tu kalau pakai tu orang nampak sombong, jangan pakai lah tu. Siapa orang-orang, kadang-kadang orang-orang tak boleh nak tu dia kata, mak sombong lah. Padahal kalau kita ngaji, kita duduk dia biar. Mana tahu takut dia tidak begitu. Tapi kira-kira masyarakat umum menganggap akan sombong lah orang itu tu. Dia anggap sombong dengan berpakaian begitu, umum kata begitu, maka tak usah pakai lah tu. Dia akan apa? Menimbulkan fitnah. Itu yang dimaksudkan. Oleh sebab itu, apa yang pada dasarnya tidak mengandungi hal-hal yang bertentangan dengan syariat, selayaknya seseorang memakai pakaian sesuai dengan kebiasaan pakaian orang-orang di daerah dia, selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dan apabila terdapat perselisihan syariat, maka ia wajib menjauhi. Hak ni Yusuf Qaradawi buat satu artikel khusus. Dulu ana terjemah ni. Dia masuk dalam majalah apa tu, ingat dia. Ana terjemah tu masuk tu, kebetulannya dia masuk dalam. Bagus Yusuf Qaradawi sebut. Dia sebut etika berpakaian cara Islam dalam mazhab ni gini, dia sebut. Majalah apa tak ingat, lama dah lah. Jadi waktu tu boleh menjadi panduan pada kita. Rasa kalau kita tarik sekarang ni pada terjemah Indonesia, sebab Indonesia dia ada khususnya untuk terjemah dia punya artikel Dr. Yusuf Qaradawi. Dulu anda tengok lah. Tak apalah ni kita tengok Arab tu dia ada. Dia gini Yusuf Qaradawi ni, sebab dia karya dia banyak 200 lebih. Kadang ada setengah anak murid itu dia ambil poin-poin, dia susun balik.
Dia masuk dalam website. Orang nak baca kitab tebal-tebal ni, ayo kalah. Petik poin saja. Supaya kuliah lah. Kuliah 40 minit, ambil poinnya. Nah, masuk dalam TikTok tak boleh banyak tu. Orang 2-3 nafas orang nak baca tu. Sikit. Jadi kalau gitu banyak juga manfaat dia. Cuma gitulah. Banyak kebaikan. Di antara larangan Nabi SAW tentang masalah pakaian adalah sabda beliau, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum itu. Maka dia jadi serupa apa tu. Hadis ni hadis umum sebenarnya. Hadis ni hadis umum. Cuma kita boleh bawa dalam bab apa sajalah. Dalam bab pakaian ataupun dalam bab-bab lain, bab fashion rambut, itu kata tak boleh. Jadi siapa yang dilarang kita serupa tu? Sesiapa yang menyebut satu kaum, maka termasuk. Jadi kaum mana tu? Puak mana tu? Di sini anda petik pandangan seorang tokoh besar ni, syarah kepada Sunan Abi Daud, Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Dia ni tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia sebut kan, dia kata maksud kaum yang dilarang kita serupa dengan mereka tu, maksudnya dia kata, dia anda baca sini, faman syabbaha bis-salihin fayukram kama yukramun. Sesiapa yang menyerupai orang-orang soleh, maka dia dimuliakan seperti mana orang soleh itu dimuliakan. Dia buat kaedah. Waman syabbaha bil fusaq, sesiapa yang menyerupai orang fasik, lam yukram, dia tidak akan dimuliakan. Ini syarah Sunan Abi Daud oleh Syihabuddin Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Maksudnya begini, jadi orang soleh tu, maknanya kalau dalam agama lain pun, kalau orang soleh tu, makna pakaian dia tu bukan dalam pakaian agama dia. Orang soleh molek biasa, masyarakat dia pakai seperti kita nak pakai pakaian bangsa, misalnya bangsa lain boleh. Bangsa India ke kurtah dia tu tak? Boleh, sebab sana rasanya Hindu pakai pakaian tu, pakai bangsa dia. Lepas kita nak pakai, bukan pakaian agama. Kalau pakaian agama tak boleh. Sehingga kalau pakaian tu dikenali agama dengan pakaian tu, tak boleh. Tu. Makna orang soleh ni orang yang tetap kait dengan agama lah. Itu yang dimaksudkan di sini. Tu. Jadi nak ayat kebebasan habis dipakai pakaian Parsi. Padahal Parsi Majusi. Tapi pakaian tu bukan pakaian agama, pakaian bangsa dia. Sahabat-sahabat Nabi yang berbangsa tidak Arab ni, dia pakai pakaian dia tu. Sebab manusia dia suka pakai bangsa dia. Tak jadi masalah. Supaya kita ni orang mana pakai jubah tak? Kita pakai jubah, bukan pakai yang Melayu jubah ni. Pakai orang Arab. Cina jubah juga, jubah fashion dia lain tak serupa. Benda-benda gitu tak apa. Tak apa Baik, pakaian-pakaian yang menjadi ciri khusus orang-orang kafir. Sini dia buat ni. Pakaian-pakaian yang menjadi ciri khusus orang-orang kafir dan mereka dikenal dengan pakaian-pakaian tersebut, maka pakaian tersebut tidak halal bagi orang Islam. Tak boleh lah. Mana sehingga dikenali dia. Sebab ginilah kita mudah di Indonesia kan. Kadang-kadang nampak pakai piah punya kita main tu. Hindu, Buddha, Kristian, dia tak boleh nak kira. Sebab tu Nabi tak sebut mu nak tengok Islam, tengoklah dia pakai jubah. Nabi tak pernah kata gitu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis Mishkat, Nabi kata kalau mu nak tahu dia Islam, tengok semaya dia, tengok sembelih dia lagu mana. Dia kena tengok situ Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis. Ini hadis pertama. Hadis yang ke-54. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Kalau nak sama juga Humaidin Ar-Razi. Qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah qamis, iaitu gamis dia terjemah sini. Qamis ni pakaian ada tangan gini. Dia ada tekak gini, bawah tu dia buat. Sebab tu kemeja dipanggil qamis juga.
Baju kemeja tu dipanggil qamis juga. Baik, cuba kita tengok di sini. Cumanya oleh kerana hadis ni 1400 tahun dulu, maknanya perkataan qamis zaman tu dia pakai dengan maksud apa? Memang kita tengok dalam kaum baju kemeja lah. Qamis ni bahasa kita lah ni. Tapi kita tak nak kata gitu masa guna zaman Nabi tu. Sebab tu dia buat sini, cuba tengok. Dia kata gamis ini ataupun qamis ini adalah jubah yang sudah terkenal. Orang Arab tahu, bila sebut qamis dia tahu. Gapo dia? Iaitu pakaian yang memiliki dua lengan yang menutupi lengan tangan ni sampai sini. Ni, tutup sampai ke pergelangan tangan. Lengan panjang lah. Tu. Dan ada ni lubang leher yang boleh dimasuki leher. Maknanya dia tidak ada kacing. Gini lah, gini. Bukan kata kacing kalau baju kemeja kita kacing bawah boleh buka gitu. Tak, sebab dia qamis ni dia masuk gitu pakai. Dia masuk gitu. Sebab kita baju ini kita kena masuk tu. Dia tak boleh nak masuk ni tak jadi. Dia naik ke atas. Gitu qamis tu. Itu satu tafsiran. Ada yang menafsirkan mengapa ni. Ini maknanya qamis lah. Ada juga ulama yang menafsirkan mengapa Nabi suka pakai baju qamis ni, hak jenis pasal kacing, ya kacing besar ataupun dua ya. Kadang-kadang terbuka begitu ada juga. Tapi kukuk mana pun dia boleh masuk dengan mudah. Leher ni, lepas tu tangan ni ada dua sampai ke pergelangan tangan. Bapa Nabi suka pakai gitu. Baik. Disebut oleh ulama Nabi suka pakai gitu sebab apa? Sebab dia mudah dipakai, ringkas. Jimat masa. Mudah. Kalau nak pecah pun, nak tanggal ke baju pun mudah. Lepas tu mudah untuk pergerakan dia, payah cabut dan sebagainya. Hal ini berbeza dengan sebahagian pakaian-pakaian yang mana apabila dikenakan, maka pada ketika bergerak, aktif bergerak kayak aktif tu, kena pegang supaya kain sarung misalnya kita dah. Tu baru enggak tu. Ya, cabut lah. Misalnya. Tu. Tapi orang Melayu pakai kain plekat tu lah. Dia orang kapur naik pokoknya pakai plekat. Tu. Buat kerja orang kapur kan, naik atas pakai plekat gitu. Tapi dia pakai luar lah. Luar kecil, luar poket, ada poket luar tu. Tapi dia tak tinggal tu kain plekat. Anak biasa tengok tu. Sebab orang Arab naik pokok tamar tu dia panggil dia apa ni, mengahwinkan dia, proses pendemungan dengan cara manual tu dah. Dia naik pakai jubah. Biasa jubah merah. Jubah pekerja ke. Tu. Kita kata payah kita rasa gitunya. Dia jubah pekerja, dia jubah besar. Jubah lebar. Kasarlah jubah tu. Hak tu boleh berubah-ubah lah. Boleh berubah-ubah. Sebab tengok di Pakistan dia kerja pakai kurta tu. Dia tak lega. Mana pakai yang dia. Baik. Okey. Yang kedua, sebab hadis ni sama semua riwayat daripada Ummu Salamah. Hadis yang kedua iaitu hadis yang ke-55. Wa bihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah. Cuma kalau kita perhatikan makna guru Imam Tirmizi tu guru lain-lain lah dia ambil. Walaupun hadis ni nampak sama, setengah tu sama, setengah tu nampak sama, ada perbezaan sedikit saja, tapi daripada sanad yang berbeza. Guru dia tu guru yang berlainan. Misalnya di sini wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr, hak tadi Muhammad bin Humaid qala hadatsana Al-Fadl Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamisu. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Ummu Salamah, ia berkata pakaian yang paling disenangi oleh Nabi SAW adalah baju qamis. Qamis itu pahalah qamis dalam bentuk tadi. Anak-anak tu baju kemeja rasa tak sedap sini, takut kita faham lain. Jubah lah dia sebut dekat jubah yang ma'ruf, hak jenis gitu. Okey. Seterusnya kita ambil terus pergi pada hadis yang ketiga. Wa bi qala hadatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala hadatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah qalat kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamisu. Qala Imam Tirmizi lah,
Hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an Ummi Salamah. Wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah mithla riwayat Ziyad bin Ayyub wa Abu Tumailah Yazid fi hadha al-hadith an ummihi wa huwa asahhu. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, pakaian yang paling disenangi, disukai oleh Rasulullah adalah qamis, yakni jubah yang ma'ruf itu. Imam Tirmizi berkata, begitulah Ziyad bin Ayyub meriwayatkan dalam hadisnya daripada Abdullah bin Buraidah, dari ibunya, ibu Abdullah lah, dari Ummu Salamah, dan begitulah diriwayatkan oleh lebih dari satu orang daripada Tumailah, seperti halnya riwayat Ziyad bin Ayyub. Dan Abu Tumailah telah menambahkan ini dari ibunya, dan itulah riwayat yang paling sahih. Mana riwayat yang paling sahih? Hak riwayat daripada inilah riwayat yang ketiga ni. Riwayat yang ketiga ni paling sahih mengikut Imam Tirmizi. Dia kata wa huwa asahhu, inilah yang paling sahih. Baik, cuba tengok. Ini adalah sejumlah riwayat dari hadis Ummu Salamah yang diakhirkan, yang diletak di akhir oleh Imam Tirmizi dengan mentarjih bahawa yang paling sahih di antara riwayat-riwayat itu adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah daripada ibu dia. Susah ni hadis sebut sana lah. Daripada Ummu Salamah dengan tambahan dari ibu dia. Hak ada dari ibu dia tu. Tu kalau kita perhati kan, Abdullah bin Buraidah, cuba tengok teks Arab hadis yang ketiga tu. An Abdullah bin Buraidah an ummihi. Sebabnya an Abdullah belaka tu. Nombor dua apa? An Abdullah. Abdullah belaka lah. Cuma hak paling sahihnya hak daripada Abdullah, daripada mak dia, hak tu paling sahih mengikut apa yang disebut oleh Imam Tirmizi. Jadi tiga-tiga daripada Abdullah bin Buraidah belaka ni. Sanak dia tu ada Abdullah bin Buraidah belaka, cuma hak daripada Abdullah bin Buraidah hak dia ambil daripada mak dia. Mak dia ambil daripada Ummu Salamah. Hak tu hak paling sahih. Itu maksudnya. Baik. Kita pergi hadis yang keempat. Kemudian selepas ni dia ada perbincangan lah. Kita baca dulu. Hadis yang keempat iaitu hadis yang ke-57. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad bin al-Hajjaj qala hadatsana Muaz bin Hisham qala hadatsani abi an Budail yakni ibn Maisarah al-Uqaili an Shahr bin Hawshab an Asma binti Yazid qalat kana kum qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Asma binti Yazid. Kata Asma binti Yazid, dia kata lengan baju Rasulullah ni sampai pada pergelangan tangan ni, sampai sini. Mana labuh lah. Sampai sini, bukan kata lengan pendek dak. Lengan sampai pergelangan tangan. Rus tu pada pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan ni mana sendi antara telapak tangan dan ni. Orang panggil adud. Adud ni panggil adud. Dia panggil adud apa ni? Asfal ni adud a'la dia panggil. Ni lengan bawah, ni lengan atas. Ni mirfak dia panggil. Sini. Rusgun ni sini. Yadun. Ni dia panggil apa ni? Dia tangan ni. Sini panggil tangan lah. Kalau siapa sini tu panggil ilal mirfak dia panggil. Yadun. Rusun, adud apa ni asfal, adud a'la. Ni dia panggil mirfa. Siku. Ni katif. Ni mafsal. Mafsal ni panggil mafsal. Belakang ni sendiri dia panggil mafsal. Jadi lengan panjang dia sebut ni. Dan tidak lebih panjang daripada. Sebab kalau kita tengok style Cina kan sampai tutup. Ataupun sini. Baju Melayu kita dia sampai sini. Standard dia baju Melayu kita. Kalau sini dia kesikat lah tu. Tapi Nabi sekat ni. Baik, seterusnya hadis ke-58. Wa bi qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah linubayi'ah wa inna qamisahu la mutlaq atau qala zirru qamisi mutlaqun
qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisih famasastu al-khatam. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada ayah Muawiyah, iaitu Qurrah itu. Qurrah itulah ayah Muawiyah tu. Ia berkata, jadi dari ayahnya tu makna Qurrah lah, ayah Muawiyah. Ia berkata, aku pernah berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu rombongan daripada kabilah Muzainah. Untuk melakukan bai'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada waktu itu qamis Nabi, jubah Nabi adalah mutlak. Mutlak ni mana tidak berkancing, kan? Mutlak ni mutlak mana bebas. Mutlak ni mana bebas, terbuka gitu, tak ada kancing. Atau dia mengatakan kancing gamisnya mutlak, mana terbuka, ada kancing cuma dia tidak kancing. Itu makna mutlak. Mutlak ni asal bahasa Arab yang dibebaskan. Sebab tu talak tu diguna untuk talak tu, dia bebas lah, tak ada dalam ikatan tu, ikatan nikah tu. Tu makna aku ceraikan, mana aku bebaskan engkau daripada ikatan perkahwinan. Dia panggil talak. Tu. Jadi ia berkata, kata siapa ni? Qurrah tu lah. Dia kata, aku memasukkan tanganku ke dalam lubang gamisnya dan aku pun menyentuh cincin ke Nabi. Ni kita bincang lepas ni. Warnanya seluk baju Nabi gitu. Berat juga Qurrah ni. Ada lepas ni ada. Benda tu ulama tak anggap besar pun dia isu tu, cuma dia sebut gitu-gitu. Lepas ni anak sebutlah sikit. Warna cuba seluk kita. Maknanya ketak lah. Apa Nabi ni, dia lagu tu Nabi ni. Kadang-kadang dia peluang pada sahabat. Tapi sahabat bukan semua. Bukan kalau seluk nak itu di atas belakang Nabi. Apa ni? Khatam. Apa boleh kita ni? Cok ke Nabi tu. Cincin ke Nabi dia sebut cincin dulu lah. Kita tu cok ke Nabi tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Cuba tengok huraian hadis ni secara ringkas. Kata Qurrah, dia kata dia ni pernah bersama rombongan daripada kabilah Muzainah untuk berbai'ah pada Nabi. Jadi serombongan di sini, bila kata rombongan di sini dia guna kalimah rahtin, makna rombongan tak lebih 10 orang. Setengah tu tak sampai 10. Sini dia kata dari 3 tak sampai 10. Setengah kata tak lebih 10 orang. Kalimah rahtin tu dia tak akan lebih 10. Tu bahasa Arab tu dia jenis gitu. Bila sebut rahtin lah. Itulah adalah hadis ada sebut. Ada sahabat Nabi dalam rahtin pergi jumpa Nabi, tanya lagu mana ibadat Nabi, kan? Makna tu tak lebih 10 orang lagi. Itulah. Tu maknanya kita boleh tahu dari segi kalimah dia tu. Ada ke dalam bahasa Melayu kalimah gitu? Khusus. Tak ada orang. Tak bahasa Arab je. Tiga mana bermula jamak tu. 3 kata. Tapi tak lebih 10. Itu dia panggil rahtin. Dalam hadis lain pun ada guna. Kata Qurrah lagi, sesungguhnya jubah Nabi itu adalah mutlak. Atau dia katakan kancing gamisnya mutlak, mana tidak berkancing lah. Maksudnya adalah kancing gamisnya tidak dikancingkan. Mana terbuka lah, mana bebas terbuka. Ni, bila terbuka gitu, jadi mana nampak luah lah. Gitu. Jadi perkataan Qurrah lagi, aku memasukkan tanganku ke dalam lubang gamisnya dan aku pun menyentuh dia punya cincin ke Nabi ataupun cok ke Nabi. Ni seorang pun dia guna cincin lah dalam bahasa Indonesia ni. Mana cok ke Nabi, hak sebesar telur burung tu. Tu. Maksud kata-kata Qurrah ini adalah beliau memasukkan tangan dia ke dalam lubang leher gamis Nabi ni, bahagian atas ni, kuning. Ni kuning. Atas ni. Sebab dia duduk atas belakang tu, bukan duduk depan. Tu maksudnya. Makna luah kat dia jugalah. Sebab tu Nabi suka dia mudah nak masuk tu. Iaitu tempat memasukkan kepala pada gamis tu, pada jubah tu. Dan penjelasan tentang cok kenabian ni kita bincang dah sebelum. Cuma anda tengok dalam syarah gini, ringkas saja. Sebenarnya pada dia muka cincin duduk sini, kan? Makna dia itu tu. Setengah ulama kata dia masuk tu, sebenarnya masuk tu bukan masuk boleh jadi kena jari yang masuk tu. Ulama kata muka duduk sini, ya, atas belakang ni, katif-katif ni atas apa tu, dia pantul lagi kipas tu, lagi kipas. Jadi muka jubah tu baju dia besar. Setengah ulama kata kalau Nabi pakai selapis tu dia nampak tu, sebab dia ada bulu halus-halus ke tepi yang kita bincang dah semua. Seluk tu bukan keseluk sampai ke sini, tu pakai atas belakang. Seluk sikit masuk jari ya, kan? Rasa sekadar tu ya. Jadi hak ni ulama kata masa dia peluk Nabi tu. Bukan saja giat lu tu aku ajan lah aku tahu kerja lagu tu.
Kalau aku tu makan kenapa ke sahabat lain. Masa dia peluk Nabi tu Nabi jadi masuk jari sikit. Nabi pun berasa Nabi tak biasa. Ada beberapa ke sahabat Nabi. Bahkan dia berbangga pula, dia kata aku setuh, mu tengok saja aku boleh setuh. Memang dia sahabat Kevin Cheddar sebelum ni, sehingga dia rasa jelah di bawah kulit, jadi tebal di bawah kulit. Dia ni pun antara. Dan ini satu bentuk keistimewaan juga. Dia peluk Nabi tu letak masuk sikit tangan, mengodok atas lidah. Tu maksud dia. Nak sebut tu bukan apa, takut silap faham lagu mana seluk. Tergamuk ni buat kerja lagu. Takut ke faham begitu, tidak. Lagu sekadar tu ya. Sebab tu dia tak jadi isu. Tu. Baik, seterusnya lah, perkara pelajaran penting lah daripada kita bincang ni. Mengancingkan kancing baju itu, hak ni perbincangan ni luah lah dia rengkah ke. Kacing baju tu, kita mengancingkan baju itu adalah kondisi asal. Hak tu hak biasa. Bukan kata orang Nabi ni biasa tak kacing baju. Tak silap tu faham gitu. Imam Qurtubi dan ulama kata siapa dia kata gitu, itu salah faham yang tersangat jauh tu. Sini memang Nabi tak kacing. Apakah Nabi tak kacing semua? Tak. Sebab tu sebut tak kacing tu sebab biasa kacing. Itu maksud dia. Apabila ada keperluan untuk membukanya, maka boleh buka, tak salah. Sedangkan kebiasaan sebagian orang yang menganggap sunnah membukanya, ada gitu. Memang ada tanah harap anggap gitu. Sebelum hari saya tengoklah beberapa syarah, maknanya setengah-setengah tanah harap ni dia anggap dia silap faham ni. Sehingga dia kata tak kacing tu, sebab tu dia buat pendek lalu. Tak kacing, buat pendek, tak sewi nampak bau ni, paku tak usah kacing gitu. Hak tu sunnah. Ulama bantah lah. Dulu pun gitu dah. Seperti disebut sini. Sebenarnya sunnahnya kacing lah. Sebab apa? Banyak hadis Nabi suruh sahabat kacing. Bila jumpa wajah jelebel, kalau jelebel tu, Nabi suruh kacing. Nabi nak kemah, biar kemah. Tu. Maka hal ini tidak boleh didasarkan pada dalil yang jelas tentang syariat. Tak boleh kita nak kata ni syariat, tak kacing tu molek. Tak kena gitu. Sebab tu dia kena faham asal dia macam mana. Supaya ni lah, bolehkah kita nak beristidlal dengan hak Nabi kecil diri? Rupanya harus kecil diri. Tak boleh. Harus tu kalau ada masalah. Sunnahnya adalah kencing duduk. Dan itu salah satu bentuk nak lawan jahiliah. Sebab jahiliah dia menganggap pondai orang kecing sambil duduk dalam arak jahiliah. Sebab dia kata kecing sambil duduk khusus untuk perempuan. Orang jantan ni atau sesuai dengan fizikal dia kecing sambil dia. Dia kecing sambil dia lah ke? Sebab tu bila sahabat masuk Islam, sahabat kecing sambil duduk, dia buat ngani, pondai dia kata. Padahalnya kecing sambil berdiri tu kesal dia kepada kita nak ibadat, nak ambil wuduk banyak kau. Nabi kata, tu Nabi ubah. Makna perempuan, kalau lelaki pun kencing sambil duduk, itulah sunnah perempuan memang lah. Tentu dah kena duduknya. Tapi hak lelaki memang duduk juga. Lepas tu ada hadis Nabi kecil sambil berdiri. Hak tu ulama bincang apa? Hak tu bukan kebiasaan. Sebab ni lah. Sebab tu ada setengah ulama kata Nabi nak peluang kepada Qurrah itu. Sebab dia ni mari daripada jauh tu, mari dengan rombongan Muzainah tu. Sahabat ni mari kerana nak ngaji lah ni, dapat ilmu daripada Nabi. Jadi kalau sokor dia klik, kamu dia kata memang cak kenabian ni atau memang dia boleh sebut masyarakat dia. Dia setuh tu makna jadi ilmu untuk masyarakat dia. Tu kan. Dan hadis ini tidak menunjukkan tentang sunnahnya membuka kaci baju sama kali. Tak boleh kita nak kata sunnah. Misalnya kalau kita kaci baju, Nabi tak kacing. Tak boleh kita nak kata gitu. Pakat buka. Pokok ngai sunnah buka lah. Kalau cabut pak kata obuh tu. Tak kena tu dalil tu, tak kena tu. Kerana tidak diketahui apakah beliau membuka kancing jubah dia sebagai bentuk ibadat atau kerana sunnah. Tak boleh nak kata bukan ibadat, bukan sunnah. Tu orang panggil ada ketiga keperluan. Misalnya dia buat sini contoh. Dia contoh keperluan tu. Kerana ada tujuan tertentu lah. Misalnya kerana gerah ni kepanah dah buka. Sebab kita panah ke buka. Panah kat buka. Atau sebab-sebab lain. Dan yang menjadi dugaan kuat, sangkaan yang kuat bahawa beliau membuka kancing jubah dia tu bukan sebagai sunnah. Orang tak boleh nak kata sunnah tu. Kerana seandainya membuka kancing baju tu sunnah, maka baju Nabi, jubah Nabi tidak perlu diberi kancing. Tak perlu buat kancing, pakai gitu ya kalau sunnah.
Lalu apa faedahnya jika bubuh kacing tu? Lepas tu banyak pula hadis. Ialah banyak, ada beberapa hadis lah kita jumpa Nabi suruh sahabat dia kacing molek baju biar kemah. Maknanya hak tu hak sebenarnya. Hak ni ada keadaan-keadaan tertentu. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-6, itu hadis ke-59. Wa bi qala hadatsana Abdullah bin Humaid. Wa bi qala hadatsana Abd bin Humaid. Bukan Abdullah, wa bi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Muhammad bin al-Fadl qala hadatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid anil Hasan an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaki'u ala Usamah ibn Zaid alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bih fasalla bihim. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik menyebutkan bahawa Nabi SAW keluar dalam kondisi bersandar pada Usamah bin Zaid. Ini anak akak dia ni, Usamah. Apa gelar dia? Al-Hib ibnu Hib. Nah, kekasih Rasulullah, anak kekasih Rasulullah. Al-Hib ibnu Al-Hib. Tu dia terkenal gitu. Sebab ayah dia ni pun Nabi saya semua, Zaid bin Harisah ni. Ayah dia ni mati syahid ni. Beliau saat itu memakai jubah qitri yang telah beliau selempangkan di kedua pundak beliau. Selempangkan ni makna jubah ni jubah dua lapis. Kerana dia tak atas ni jubah tu. Seperti kita lah, ada baju panas tak, pakai panas kan jubah tak atas ni, memang yang gitu, sakut jubah atas ni. Dia selempangkan tu, dia letak tekok ke. Tapi dalam hadis ada juga sebut Nabi letak gini, pakai sebagai dia letak atas ni. Jubah dia panjang. Jadi Nabi kadang-kadang Nabi pakai dua. So lagi jubah dalam tu, orang panggil kita gala ke dia panggil singlet lah kita kata. Seolah-olah begitu. Ni letak atas kepala ni. Bukan kepala, pundak paru atau baru lah sini pundak ni. Bukan kepala, pundak ni. Kemudian beliau salat dengan jubah tersebut. Jadi tak jadi letak atas ni. Supaya kita kata setengah orang letak ni tak. Gimana-mana pun letak jubah. Pakai serba biasa, patut letak dua jadi. Tak apalah, kita jumpa akan datang, kita bincang akan datang. Ya ke Nabi buat lagu tu? Kau lagu mana? Tu. Sebab hak kuatnya Nabi letak tu sini, tubik dua sini, tak ditekak. Baik, tak apalah. Bagi anak tu tak ada masalah pun. Guna cik lah nak pakai tu. Cumanya kalau dia jadi syiar kepada ajaran tertentu, tu kena fikir balik. Kemudian beliau salat dengan jubah tersebut. Jadi terimam, Nabi jadi terimam kepada pada puak ni. Mana bukih ni bukan di Madinah ni. Abdun bin Humaid berkata, Muhammad bin Al-Fadl menyatakan, Yahya bin Ma'in berkata kepadaku tentang hadis ini ketika pertama kali dia duduk belajar kepadaku. Maka aku jawab, Hammad bin Salamah bercerita pada kami. Ia berkata, kalau dari catatanmu bagaimana? Hammad bin Salamah bercerita pada kami. Dia kata, kalau mengikut catatanmu lagu mana tentang hadis ni? Kemudian aku berdiri. Kata siapa tu? Kata Yahya bin Ma'in itulah. Aku berdiri untuk mengambil catatanku. Lalu ia memegang jubahku seraya berkata, diktakan hadis tu. Maknanya apa dia kita kata, bacakanlah hadis tu pada aku. Gitulah maksud dia. Adat lah ni, kalau istilah panggil adat. Dalam bahasa dia adat, dia panggil bahasa periwayat. Membaca hadis padaku. Aku khawatir aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Kata siapa? Kata Hammad kepada apa tadi? Yahya bin Ma'in tadi. Kemudian aku pun membacakan hadis itu kepadanya. Kemudian aku mengeluarkan catatanku dan aku bacakan kepada dia. Diktat ni boleh kita kata macam ijazah lah, baca sebagai ijazah. Baca sebagai ijazah, bukan baca saja. Itu maksudnya. Baik, kita tengok bawah ni. Sebab ni anda kata gitu, sebab tengok Arab dia ni lah. Dia panggil imla, istilah imla tu. Mana kawan ni baca, dia catat, tu dia panggil imla. Itu salah satu bentuk ijazah secara imla dia panggil.
Baik. Perkataan Anas bahawa Nabi SAW keluar dalam kondisi bersandar pada Usamah bin Zaid. Pada saat itu Nabi pakai jubah qitri. Jubah qitri, jubah apa? Dia adalah sejenis jubah dari negeri Yaman. Ni jubah ni dia panggil jubah jalu. Jalu lah, ada beberapa jalu. Jubah jalu, garis yang muqallamah. Jalu jubah yang memiliki beberapa jalur. Ada jenis baju ni jalur gitu kan. Nah, jenis gitulah. Kata Anas lagi yang sudah beliau selempangkan pada pundak tu, maksudnya diletak ke di atas ni, atas bahu dia ambil. Kemudian beliau solat dengan jubah tersebut, maksudnya sebagai imam solat. Jadi hak ni kita akan tengok akan datang, dia letak sini sebenarnya, dia letak sini. Dia ambil jubah, mengujubah kan panjang letak sini. Tubik dua sini. Bukan kata letak gini dak. Tu akan datang kita akan jumpa. Akan datang. Maknanya Nabi ada baju sah lagi lah. Baik. Jadi Nabi jadi tu imam. Jadi tu imam lah. Jadi perkataan Anas lagi, Abdun bin Humaid berkata. Ini perkataan ni, Abdun bin Humaid berkata. Muhammad bin Al-Fadl berkata. Ni kata siapa ni? Hak sebelum anak murid pada Abdun bin Humaid. Cuba tengok sini lah. Kata Imam Tirmizi lah ni. Sebab Abdun bin Humaid ni tok guru dia. Abdun bin Humaid tok guru. Perkataan dia, Abdul Humaid berkata, hak jo ayat gini. Ni Imam Tirmizi lah. Sebab ni tok guru dia. Muhammad bin Al-Fadl berkata, Yahya bin Ma'in bertanya kepadaku. Ku tu maknanya Muhammad bin Al-Fadl. Jadi Yahya bin Ma'in tanya aku tentang hadis ni ketika pertama kali dia duduk belajar kepadaku. Maka aku berjawab. Aku kata gini, Hamad bin Salamah cerita kepada kami. Dia kata, kalau dari catatanmu bagaimana? Jadi kata-kata Hamad bin Salamah itu ialah dia ingin menyampaikan kesanaknya dari hafalannya. Kemudian Ibnu Ma'in memintanya untuk membaca kesanak dari catatannya. Ibnu Ma'in dia makna Yahya lah. Yahya lah. Hak mun tulis lagu mana? Maka dia pun mengimlakkan, dia baca, jadi kawan ni pun tulis. Gitu. Dia panggil imlak. Kalau dulu sekolah Arab dulu ni anda tak tahu, dia ada satu subjek khusus, dia panggil subjek imlak. Imlak ni maknanya tak silap anda tahun 2, tingkatan 2 tu. Kau tingkatan 1 anda tengok. Sebab dia bila belajar bahasa Arab tu, salah satu subjeknya latihan menulis. Dia panggil ke dia. Dan kalau dulu ngaji bahasa Inggeris pada tu, guru baca kita pun tulis. Nak betul spelling tu. Dictation. Kalau bahasa Arab panggil imlak. Imlak ni dia latihan, kita dengar tu kita boleh tulis dan betul, salah sahab tak boleh. Misalnya kalau baca wa qala haddatsana anam itu guru le 2 kali tu dia panggil imlak. Dia ada satu subjek khusus latihan. Tu ana tak ingat dulu ada tu dia subjek bahasa Inggeris kan, dia ada kan apa dia masa anak ngaji dululah dia ada tu. Kalau bahasa Arab ni memang 2 tahun rasanya subjek ni. Baik, tak apalah. Perkataannya, kemudian aku berdiri untuk mengambil catatanku. Ni kata siapa ni? Kata apa ni, Yahya bin Ma'in tadilah. Yahya bin Ma'in kata. Kemudian aku berdiri untuk mengambil catatanku. Maksudnya mengabulkan permintaan daripada Hamad tadi. Lalu dia memegang jubahku. Hamad pegang jubahku, dia berkata, ijalahkanlah, imlakkanlah hadis tu kepadaku. Imlak lah, temuh gitu lah, mudah imlak. Membacalah aku nak tulis. Maksudnya daripada hafalanmu. Mana masa dia pegang jubah tu, Yahya tak sempat lagi nak pergi ambil catatan dia. Dia pegang jubah. Tak apa membaca berdasarmu, ingat dulu. Mana tu dia panggil imlak. Maksudnya dari hafalan. Aku khawatir tidak akan bertemu denganmu lagi kerana sangat semangat dia dalam menuntut ilmu hadis. Perhatian kepada waktu dan kebimbangan akan munculnya penghalang-penghalang atau kendala-kendala. Takut adalah sesuatu yang orang panggil rintangan dan sebagainya. Kemudian aku pun membaca kepada dia hadis tu berdasarkan ingatan aku. Kemudian aku mengeluarkan catatanku dan aku baca kepada dia. Mana 2 kali baca tu. Mula-mula baca berdasar pada ingatan. Kemudian lepas tu baca berdasar catatan. Jadi Abdun bin Humaid ni
telah mengimlakkan, membacakan kepada Ibnu Ma'in dari hafalannya terlebih dahulu. Kemudian dia pergi untuk mengambil catatannya. Lalu dia membacakannya lagi dari catatannya. Dalam kisah ini terdapat gambaran semangatnya kaum salaf. Semoga Allah merahmati mereka dan perhatian mereka yang sangat tinggi terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Baik, seterusnya hadis 60 tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Hadis yang tu. Jadi pada malam ni setakat hadis 6 saja. Jadi maknanya ada berapa lagi tu? 11 lagi lah. 11, dia 17 semua. Kita berhenti setakat itulah dulu. InsyaAllah minggu hadapan kita akan sambung hadis yang ke-60, iaitu hadis yang ke-7 di bawah bab yang ke-8 ini. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.